Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Wong Kajun. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang sejarah kedatangan agama Islam ke Malaysia. Islam bukan sahaja sebahagian daripada agama, tetapi juga telah menjadi lambang kepada identiti bangsa masyarakat Melayu di negara kita. Bagi kita memahami bagaimana Islam berkembang di Malaysia, saya akan berbincang daripada perspektif asal-usulnya, proses penyebaran dan pengaruh yang dibawa oleh agama ini kepada tanah air kita. Pertamanya, saya akan memperkenalkan tentang asal-usul kedatangan Islam. Berdasarkan kajian sejarah, Islam dipercayai mula bertapak di tanah Melayu sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masihi. Waktu ini, tanah Melayu merupakan laluan perdagangan utama yang menghubungkan timur dan barat. Peniaga daripada negara lain seperti Arab, Parsi, India dan China sering singgah di sini dalam perjalanan mereka. Berdasarkan bukti yang menunjukkan pedagang Arab telah tiba di rantau ini pada masa itu dan memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan. Namun begitu, kehadiran Islam yang lebih kukuh berlaku sekitar abad ke-13 melalui pedagang Muslim yang datang dengan lebih konsisten. Pada abad ke-13 ini, pelbagai bukti tentang pengaruh Islam yang semakin meningkat di rantau ini. Beberapa kerajaan awal di Nusantara seperti Kerajaan Samudera Pasai di Sumatera memeluk agama Islam dan menjadikannya sebagai agama rasmi. Samudera Pasai kemudian memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam ke tanah Melayu melalui hubungan perdagangan dan politik dengan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Seterusnya, saya akan bincangkan penyebaran Islam melalui Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka yang ditubuhkan pada awal abad ke-15 adalah titik tolak utama kepada penyebaran Islam yang meluas di tanah Melayu. Semasa masa itu, Melaka telah menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang terkenal yang menarik minat pedagang dari seluruh dunia seperti dari negara Arab dan India. Peranan Kesultanan Melaka sebagai pusat perdagangan ini menjadikan titik persinggahan penting untuk penyebaran Islam ke rantau Nusantara. Pemerintah Melaka seperti para meswara yang pada asalnya seorang Hindu telah memeluk Islam dan menukar namanya kepada Sultan Muhammad Shah. Tindakan ini ialah baginda memeluk Islam memberi pengaruh besar kepada rakyat jelata dan golongan bangsawan untuk menerima agama ini. Dengan melalui Kesultanan Melaka, Islam diperkukuhkan sebagai agama rasmi dan diterima di kalangan masyarakat Melayu. Sultan-sultan yang memerintah Melaka juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem undang-undang syarak yang diamalkan dalam pentadbiran negeri. Melalui institusi sultan ini, agama Islam bukan sahaja menjadi agama rasmi tetapi juga turut membentuk identiti bangsa, undang-undang dan budaya dalam masyarakat Melayu. Sebagai pusat penyebaran Islam, Melaka turut menggalakkan kegiatan takwa dan mengembangkan sistem pendidikan Islam. Para ulama khususnya dari negara Arab dan Parsi memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat tempatan mengenal ajaran Islam. Ulama-ulama ini menubuhkan madrasah-madrasah dan mengajar Al-Quran, fiqh serta ilmu agama lain. Para pedagang juga memainkan peranan besar dalam menyebarkan Islam melalui aktiviti harian mereka. Mereka menunjukkan contoh
telatan yang baik dalam berniaga secara jujur dan menekankan nilai-nilai murni yang disarankan dalam ajaran Islam. Selain itu, saya akan membincangkan peranan bahasa Arab dan Jawi dalam penyebaran Islam. Agama Islam turut mempengaruhi sistem tulisan dan bahasa di tanah Melayu. Bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan Al-Quran menjadi inspirasi kepada perkembangan tulisan Jawi di tanah Melayu. Tulisan Jawi telah menjadi medium utama untuk menulis dan menyebarkan ilmu agama Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. Melalui tulisan Jawi, masyarakat Melayu dapat mempelajari Al-Quran serta ilmu agama, dan tulisan Jawi juga memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan pendidikan pada zaman itu. Malahan, hingga kini, tulisan Jawi masih dikekalkan sebagai satu khazanah budaya yang berharga. Seterusnya, saya akan membincang pengaruh Islam dalam budaya dan adat Melayu. Agama Islam turut membawa pengaruh besar kepada budaya dan adat Melayu. Walaupun sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu sudah mempunyai budaya dan adat yang kaya. Namun dengan kedatangan Islam, beberapa elemen budaya disesuaikan dengan ajaran Islam. Contohnya, adat-adat seperti perkahwinan, pekatan, dan majlis kenduri disesuaikan agar selaras dengan syariat Islam. Contohnya, perkahwinan dalam masyarakat Melayu diuruskan mengikut tata cara akad nikah dalam Islam. Selain itu, amalan bersunat, iaitu amalan pekatan bagi lelaki, juga diadaptasi daripada ajaran Islam dan menjadi sebahagian daripada adat Melayu. Bukan sahaja dalam adat rezam, malah seni budaya Melayu turut diperkaya dengan unsur-unsur Islam. Seni khas, seni bina majlis dan seni tari seperti zabin dan gamelan menunjukkan pengaruh seni Islam yang berkembang dalam masyarakat Melayu. Majlis-majlis yang dibina di tanah Melayu mencerminkan elemen seni bina Islam yang unik dengan sentuhan seni Melayu tempatan. Contohnya, Majlis Kampung Laut di Kelantan yang dianggap sebagai majlis tertua di Malaysia menggabungkan seni bina Islam dengan seni bina tradisional Melayu. Dan itu sahaja saya akan membincangkan pengaruh Islam dalam pentadbiran dan sistem undang-undang. Selain mempengaruhi budaya, Islam juga membawa perubahan besar dalam sistem pentadbiran dan undang-undang di tanah Melayu. Sistem undang-undang Islam yang diperkenalkan di Melaka memberi inspirasi kepada negeri-negeri Melayu yang lain untuk mengamalkan undang-undang syariat dalam pentadbiran. Salah satu kesan penting ialah pengenalan hukum kanun Melaka, iaitu satu kod undang-undang yang merangkumi elemen-elemen syariat seperti undang-undang jenayah, perdagangan dan perkahwinan. Hukum kanun Melaka ini dijadikan panduan bukan sahaja untuk negeri Melaka tetapi turut menjadi asas kepada undang-undang negeri-negeri Melayu. Selain itu, sistem pemerintahan kesultanan di Malaysia juga sangat dipengaruhi oleh Islam. Institusi sultan sebagai ketua agama Islam di setiap negeri diberi tanggungjawab memelihara dan menyebarkan ajaran Islam dalam kalangan rakyat. Kini, kedudukan sultan sebagai ketua agama Islam masih dipertahankan dalam perlembagaan Malaysia. Malah, peranan Majlis Raja-Raja sebagai badan tertinggi yang menjaga kepentingan Islam di Malaysia menunjukkan betapa pentingnya agama Islam dalam sistem pentadbiran negara. Dengan ini, saya akan membincangkan Islam selepas kejatuhan Kesultanan Melaka.
Selepas kejatuhan Melaka pada tahun 1511 akibat serangan Portugis, Islam tetap bertahan dan berkembang melalui kesultanan lain seperti Kesultanan Johor, Perak dan Pahang. Setiap kesultanan ini terus mengembangkan Islam dalam pentadbiran dan kehidupan rakyat mereka. Dakwah Islam berkembang melalui hubungan perdagangan, perkahwinan dan peranan para ulama yang datang dari luar negara. Masyarakat Melayu di bawah pemerintahan kesultanan ini terus memeluk dan mengamalkan ajaran Islam dan menjadikan agama ini semakin kuat di tanah Melayu. Kesimpulannya, sejarah kedatangan Islam ke Malaysia adalah satu perjalanan yang panjang dan penuh makna. Kedatangan Islam melalui jalan perdagangan, peranan Kesultanan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam dan pengaruh Islam dalam budaya, adat dan pentadbiran adalah sebahagian besar daripada warisan yang kita teruskan sehingga hari ini. Islam bukan sahaja menjadi agama penting di Malaysia tetapi juga telah membentuk identiti masyarakat Melayu Islam yang harmoni dan penuh dengan nilai-nilai murni. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama, kita harus memahami dan toleransi bahawa Islam telah menjadi nanti kepada budaya dan masyarakat kita. Pemahaman sejarah ini penting untuk kita menghargai dan mengagalkan keharmonian dan perpaduan yang kita nikmati hari ini. Terima kasih.